Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So awak respon, awak nampak apa kat skrin dia punya ni week chapter 1 tu slide nampak tak? Nampak. Okey. Okay, terima kasih. So week 1 chapter 1 introduction to financial accounting part. Yang ni agak susah sikit. Memang susah lah. Kalau maksudnya dia punya susah tu, daripada 10 orang 2 orang je yang boleh jawab dan tak apa, saya beri teori dulu, nanti saya akan beri soalan awak cuba buat lah ya. Okey, kita dah kita mulakan kuliah dengan untuk pelajar Muslim dengan bacaan kitab Fatihah. So hari ni kita akan sambung lebih kepada teori lebih kepada teori, 100% teori accounting concept and assumptions. Konsep dan assumption konsep perkawanan dan assumption ataupun anggapan perkawanan ataupun teori-teori lah perkawanan. Kalau kita nak lebih mahir dengan accounting ni, so kita kena faham konsep. Tapi kadang-kadang kalau awak tak faham konsep ni pun, insya-Allah lah awak boleh teruskan jugalah. Cuma kalau awak lebih faham ni, awak boleh dapat A lah kan. So yang ni agak susah sikit, ada macam-macam konsep, macam-macam teori lah. Apa maksud teori ni? Kalau contohnya kalau air ialah gabungan H2O kan, ataupun gas H2 kan, hidrogen dengan oksigen kan. Tapi kalau macam account ni, dia ada teori dia. Teori tu kalau awak faham, senang awak nak pastikan nak buat journal, ledger dan sebagainya. So kalau dalam final ada satu soalan ni, okay, so dalam chapter ini awak should able to, selepas habis kuliah saya ni, awak boleh terangkan apakah assumptions, yang ada, accounting standard, konsep. So kita ada ni lah, materiality, going concern, prudence, accrual, ni konsep-konsep yang ada. Tapi saya akan terangkan nanti satu-satu. Okay. So objective of financial statement ialah nyata kewangan nyata kewangan yang kalau awak boleh tulis situ, nyata kewangan kita ialah terdiri daripada profit and loss dengan balance sheet. Okey, nyata untung rugi dan kunci kira-kira. So financial statement can be divided into two, that is profit and loss and balance sheet. So awak tulis situ awak tulis kat dalam nota awak, financial statement terbahagi kepada berapa? Dua, iaitu nyata untung rugi dan kunci kira-kira. In English is profit and loss and balance sheet. Saya guna ni sekejap, guna whiteboard
So objective of nampak slide ni. Objective of financial statement ialah untuk should provide information about the financial positions, performance and changes in the finance of an entity. About the financial, kedudukan keuangan, performance and changes. Dalam maksudnya kedudukan keuangan syarikat lah. Sama ada meningkat ke, untung ke, rugi ke, jualan meningkat dan sebagainya, prestasi dan perubahan kepada finance of an entity. Financial statement should be useful to a wide range of users in making economic decision. Awak tulis lah, apa yang saya highlight tu, awak tulis So kalau financial kewangan ni digunakan untuk membuat keputusan. Ya. So seorang jawab, ada tak? Dengar tak suara saya ataupun nampak slide Ya, nampak. Okey, terima kasih. So awak boleh sebagai awak, kalau dalam kelas saya ni awak kena anggap awak ni sebagai accountant lah. So accountant boleh membuat keputusan kalau awak ada, kalau accountant tersebut ada financial statement. So and then setelah financial statement are prepared on the basis of established concept and must adhere. Maksudnya penyata kewangan ini dibuat berdasarkan konsep yang kita akan belajar sekejap lagi, and must adhere. Adhere maksudnya follow Kita kena selalu merujuk. Kalau macam Islam, so kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis untuk kehidupan kita ataupun bagaimana kita beribadat. Macam juga account ni, apa-apa pun kita ada konsep dia dan kita kena follow lah, adhere to follow to the rules and procedures set down in regulation called accounting standard. So dalam perakaunan ni dia ada satu badan yang membuat piawai perakaunan, accounting standard ataupun teori perakaunan ini. Jadi yang dikenali sebagai MIA, Malaysian Institution of Standard. So itu satu badan kerajaan, government link, yang membuat piawaian perakaunan. So seterusnya ialah objectivity. Inilah konsep yang pertama, ialah objectivity. Financial accounting seeks objectivity and consistency. So awak highlightkan, awak tulis boleh tak? Kalau kita membuat satu-satu perakaunan, satu-satu penyata keuangan, dia mesti mencapai objektif kita. Okey, objektif kita lah mungkin nak mencari keuntungan. So our objective is to find profit of the company. And consistency. Apa maksud consistency? Sama Consistent apa-apa? Sama. Ataupun apa? Ataupun kekal.
kekal ataupun tekal. Konsisten ni lah sama ataupun kekal, sama ataupun tekal. Yang lebih tepat tekal. Konsisten. Apa maksud konsisten? Kalau dalam keadaan biasanya, konsisten ni awak tetap pendirian kan. Macam awak nak belajar di kolej YPJ, awak walau macam mana pun orang suruh masuk kolej lain atau universiti lain, awak konsisten dengan pendirian awak. Kalau macam akaun ni, kalau dia menggunakan kaedah yang sama, kaedah tu, awak kalau boleh jangan ubah kaedah yang berbeza. Kita mungkin ada dua kaedah untuk pengiraan satu-satu stok contohnya. So kita ada 2-3 kaedah, FIFO, LIFO dan average. So kalau awak dah guna kaedah FIFO, nanti awak akan belajar chapter akhir nanti. So awak tiap-tiap tahun kena guna kaedah yang sama. Sebab bila guna kaedah yang berbeza, cara pengiraan dia akan berbeza. Dia akan memberi kesan kepada untung tadi. To achieve objectivity, a set of fundamental rules have been devised laying down the way transactions are recorded. So untuk mencapai satu objektif, semua mendapat maklumat yang sama. So, contohnya awak tengok nanti kalau financial statement, semua company mengikut format yang sama, mengikut assumption yang sama. Jadi itu yang membuatkan itu yang membuat awak akan account ini menggunakan fundamental yang sama. These rules are known as accounting concept and enforced by their incorporation. So jadi accounting concept ni lah untuk kita mencapai objektif kita, untuk menyediakan apa? Untuk menyediakan penyata kewangan ataupun financial statement. Okey, konsep yang pertama ialah historical cost. Awak tulis sikit. Boleh tak tulis dalam kertas? Sediakan kertas A4 ke? Boleh kertas A4 lah, saya suka. So kalau kertas A4, so awak tulis konsep. Konsep yang pertama ialah historical cost. Historical cost. The historical cost concept requires that assets are normally shown at cost price ni. At cost price. Awak highlightkan. Semua aset, apa contoh aset yang company kena beli? Contohnya peralatan. So awak beli peralatan pada tahun lepas contohnya, equipment kan. Jadi harga yang awak kena rekod perlu pada harga yang masa awak beli tu, pada harga cost, bukannya harga sekarang. Contoh awak beli tanah kan, tanah awak beli 10 tahun lepas. So harga ni lah sebenarnya harga pada harga tahun 10 tahun lepas tau, bukan harga sekarang. Kalau harga sekarang harga dah naik kan. Jadi apa maksud historical? Historical ni dari perkataan tu awak dah tahu historical adalah sejarah. Semua kos lah pada harga urus niaga berlaku pada apa? Awal, pada harga asal, pada harga asal, harga sejarah, kos sejarah ya. Cost price is the basis for valuation of the asset. Jadi cost price ni ialah asas kepada penilaian aset tersebut. Contohnya harga kereta awak beli pada hari ini kan. So itu kos dia 20,000. Jadi kalau awak nak buat penilaian ialah pada harga 10,000 tu ataupun 50,000 tu kan. Jadi kalau contohnya dapat jual pada harga yang kurang daripada tersebut, contoh 50,000, pada 10 tahun akan datang harga tu dah jadi 10,000. Jadi awak dah kena bandingkan 50,000 harga awak beli sekarang, bila awak jual tu awak akan rugilah. 50,000 awak jual 10,000, dapat 40,000 rugi. Jadi historical cost ni lah
awak rekod pada harga belian harga urus niaga awak beli tu pada semasa awak beli. Awak kena hafal. Yang pertama ialah apa? Konsep historical cost. Seorang jawab boleh tak? Kalau saya beli motor pada harga RM1,000, tetapi harga pasaran motor ialah motor tersebut yang sama ialah RM800. Awak beli dah bayar RM1,000, harga pasaran di kedai lain ialah RM800. Awak kena rekod pada harga berapa? RM1,000 ke RM800? Cuba jawab. Salah seorang lah. Boleh tak jawab? Tolong. Hello? Awak tulis Awak beli pada harga RM1,000, tapi di kedai lain harga dia RM800. Okey, harga awak ni harga kos Yang ini harga market. Awak kena rekod pada harga kos ke harga market? Boleh tolong jawab tak salah seorang? Hello? Harga kos. Berapa harga dia? Pandai? Pada harga berapa? Pada harga RM1,000. Ini dinamakan apa? Historical cost. Bagus Awak dapat jawab. Okey, yang kedua ialah money measurement. Money measurement. Money measurement ni maksudnya ukuran terhadap apa? Ukuran terhadap duit. Ukuran duit. Awak tengok dekat beg duit awak, awak guna duit ringgit ke, duit Indon ke, duit Singapura? RM ke apa? Cuba jawab. RM. RM ya. So semua yang untuk perkahwinan awak rekod dalam RM. The money measurement concept requires that accounting information is traditionally only concerned with facts that can be measured in monetary unit. Most people will agree to monetary value of the transaction. So awak boleh ukur dalam RM. Contoh awak beli kereta, harganya RM1,000, RM 1,000. Jadi ia boleh diukur lah, nilai dia RM1,000. So awak kena rekod RM 1,000. So yang kedua, kalau kat Malaysia ni awak beli barang di Indonesia contohnya, harga dia contohnya RM100,000, bersamaan dengan nanti request tapi saya tak accept.
accept. Hello? Tadi dia accept. Oh, saya kena accept Ada yang nak masuk tak dapat Sekejap. Dia nak masuk sini. Saya belum accept ke apa? Sebelum accept. Saya belum accept Sekejap Lagi-lagi suruh dia ni lagi. Siapa lagi? Najib Tuah Tu je, sir. Najib Tuah Ya. Sebab saya pun kurang bukan. Yelah, nanti saya rasanya mana dia pergi nampak ni okey nampak Oh, pening saya nak mencari Okey, contohnya awak beli pada RM rupiah 2 juta rupiah. Sama ada nak tulis 2 juta rupiah ke ataupun RM1,000. So contohnya sekarang ni awak beli barang pada harga 2 juta rupiah. So awak kena convert lah Awak kena record dalam RM. Jadi RM1,000. Semua dah urus niaga dalam RM RM1,000. Yang kedua, kalau awak beli lembu. Harga 1,000 ekor 5 ekor lembu lah. Bukan awak beli ekor lembu tu. Awak beli 5 ekor lembu, 1 ekor ialah RM4,000. Kalau 5 ekor RM20,000. So awak kena rekod jualan awak 5 ekor ke jualan awak RM20,000. Jadi awak sebenarnya kebanyakan orang semua tahu tentang nilai duit. Sebab tu kita guna money measurement ni Saya tanya seorang, kalau awak beli kambing 3 ekor kambing, awak kena rekod jualan 3 ekor ke A 3 ekor atau B 1 ekor ialah bukan awak awak jual 3 ekor ataupun 3 kali 4 dah RM12,000. Bukan ekor kambing ni keseluruhan kambing tu jawapan apa? A ke B? Jawab. A. Soalan tak faham. Tak faham. Untuk konsep money measurement, ukuran duit ni, awak menjual 3 ekor kambing. Bukan ekor kambing tu tau. Nak kat apa tu Bukan ekor kambing awak potong ekor, awak jual ekornya So 3 ekor kambing, 1 ekor ialah harga dia RM4,000. 3 ekor nilai dia RM12,000. So jualan ialah pada ukuran money measurement. So jualan ialah awak rekod RM12,000 ke awak rekod 3 ekor? RM12,000. Pandai. Anda faham Money measurement ialah semua rekod perakaunan mesti awak awak tukar, convert into RM. Senang.
Inilah saya patah balik burung siapa terbang ni okey. Konsep can be measured in monetary units. Boleh diukur dalam RM lah. RM ni lebih kepada RM ya. RM. Ringgit Malaysia. Okey. Contohnya awak nak beli batu bersurat. Tahu tak batu bersurat di Terengganu tu? Ha? Batu bersurat tu tak ada nilai. Batu bersurat sejarah tahun-tahun 30-an, 20-an tu. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi awak tak boleh rekod sebenarnya. Ataupun mungkin ini kalau ni lah. Janggut Rasulullah. Tak ada nilai janggut Rasulullah. So awak tak boleh rekod sebenarnya. Sebab tak boleh nak nilai RM lah. Contohnya awak nak beli angin. Angin ni. Ada tau orang jual angin. Kalau masa tu pertandingan tinju Mike Tyson. So dia pandai lah, dia boleh nilai angin kepanasan waktu pertandingan tu Dia simpan angin tu masuk dalam botol. Tapi adakah ada orang betul ke tidak nilai dia So kalau dah dapat persetujuan RM dia, tulis RM. Awak tak boleh tulis jualan ialah satu botol angin. Tak boleh Jualan ialah RM RM4,000. Angin kepayahan Kalau kat Jepun dah jual udara bersih lah. Okey, money measurement ni amat mudah Money measurement ni amat mudah sebab awak ada ni lah. Awak boleh jawab tadi Ada duit awak dalam beg duit kan. Seterusnya business entity. Business entity ni, the business entity concept imply that the affairs of a business are to be treated as being. Awak highlight kan, boleh tak? Separate ni. Boleh tak tulis sikit? Tulis sikit benar, tolong. Separate from non-business activities. Awak kena asingkan apa yang berkaitan dengan perniagaan dengan bukan aktiviti perniagaan. Jadi kalau bukan aktiviti perniagaan, awak tak boleh campur. Tak boleh rekod lah. Kalau yang bukan aktiviti perniagaan, awak jangan rekod lah. Itu kena asingkan. Contohnya awak berniaga burger contohnya So apa-apa yang berkaitan dengan burger tu saja awak kena rekod. Yang bukan burger tu awak jangan rekod dalam perniagaan. Contohnya awak pergi shopping pergi shopping dengan wayang. So itu bukan aktiviti perniagaan. Therefore, item recorded in the books of the business are restricted to the transaction of the business. Semua yang awak rekod hanya khusus kepada urus niaga yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, saya terangkan sikit. Awak lukis sikit lah kat kertas awak. Ini bisnes. Bulat. Bulat kecil, bulat besar. Dua bulat ini kita gabung. Ini kita namakan entiti satu. Ini entiti apa? Dua. Dua entiti yang saling apa? Yang saling berpisah, separate. Okey. Entiti satu dengan entiti dua. Entiti satu ialah apa? Business. Entiti dua non
business. Ataupun non-business ialah personal. Boleh So, orang kata berniaga dengan personal awak kena pisahkan. Jangan samakan, jangan rapatkan. Okey. So yang ini dinamakan apa? Dua entiti berbeza, separate entity. Ini dinamakan entity konsep. Perniagaan, business pun boleh kita sebut satu lagi, nanti saya tulis. Business dengan owner. Mungkin awak sebagai owner ada duit, awak masukkan duit awak kepada apa? Kepada bisnes. Jadi awak tak boleh sesuka hati gunakan duit itu untuk kepentingan peribadi. So bisnes dengan owner adalah dua entiti yang berbeza. So the concept of entity concept, the business and owner are separated, adalah berpisah sebenarnya. Tidak boleh saling sama, tak boleh sama lah. Dia adalah dua benda yang amat berbeza. So kalau awak berfikiran macam itu, so dalam bisnes, bila awak berniaga betul-betul untuk perniagaan. Contoh, lagi satu, kalau untuk tujuan peribadi, awak ambil juga duit tujuan peribadi, awak kena rekod sebagai apa? Withdrawal. Okey. Mengurangkan apa? Mengurangkan awak keluarkan duit. Okey, saya tanya ya. Awak berniaga nasi lemak. Ni. Nasi lemak Mak Kiyah. Ini ialah nasi lemak. Perniagaan nasi lemak. Nasi lemak MK. Yang ni awak. Awak keluarkan duit RM RM100 awak tengok wayang. So, tengok wayang tu adalah urus niaga perniagaan ataupun tidak? Aktiviti perniagaan ataupun tidak? Cuba jawab. Saya hanya soal satu je. RM100 tengok wayang tu adalah aktiviti perniagaan ataupun tidak? Ya ataupun tidak? Tidak. Tak. Bagus. Tak. Bukannya aktiviti perniagaan, ia dianggap sebagai ni bukan aktiviti. So, aktiviti perniagaan dengan bukan aktiviti perniagaan, selalu kita akan asingkan, bezakan. Jadi kita akan, awak kena tulis itu RM100 ni awak masukkan dalam akaun apa? Withdrawal. Tulis sebab ni akan diulang lagi nanti. Senang akan datang. Saya tak perlu ulang. Ya. Okey, seterusnya ialah konsep dual aspect. Dual aspect ni maksudnya apa? Dual aspect maksudnya dua aspek. Highlight kan, tulis. Ataupun catatan
Bergu. Bergu. Dalam bahasa Melayu dia ialah catatan bergu. Double apa? Double entry. One represented by the asset of the business and other by claims against them. Saya akan, yang paling simple saya akan terangkan macam ini. Dua aspek ni. Contoh awak beli pen. Harga pen tu mahal Pen tu mahal sebab awak nak hadiahkan RM1,000. Perniagaan awak membeli pen. Apakah kesan kepada perniagaan? Satunya ialah apa? Duit awak keluar, betul tak? Cash awak keluar. Berkurang duit awak. Duit perniagaan awak bertambah ke berkurang? RM1,000 berkurang. Ini yang pertama, cash akan berkurang. Dan kesan yang kedua ialah apa? Awak duit keluar. Kesan yang kedua ialah apa? Apa awak the effect is awak dapat pen tu. Pen. Tulis sikit Kita boleh baca macam contoh lah. Sebab saya tak kerti lukis gambar. Mungkin awak beli apa? Saya beri contoh. Tolong jawab boleh tolong jawab, tolong kipas contohnya. Ni kipas Harga kipas itu ialah RM300. Apakah dua kesan yang awak kenal pasti? What are the two effects has you identified when you buy fan of RM300? Kesan yang pertama ialah apa? Duit berkurang. Pandai. Awak pernah belajar akaun ke? Yang jawab tadi siapa nama? Syairah. Pernah belajar akaun Pernah? Kasih. Nanti lain kali kasih peluang. Awak tak payah jawab lagi lah. Kasih peluang kepada pelajar yang tak pernah ambil akaun RM300 duit berkurang. Yang kedua, apa kesan dia? Siapa boleh jawab yang lain? Dapat kipas. Pandai Siapa nama yang jawab tadi? Hello. Dapat kipas. Satu tunai keluar, berkurang. Satu bertambah kipas. Boleh Jadi setiap urus niaga, every transaction mesti ada apa? Dua
Dua effects. Dua kesan Sekurang-kurangnya dua kesan. Double entry namanya. Awak ingat senang lah. Awak ingat orang berkahwin lah. Orang berkahwin mesti ada apa? Mesti ada dua orang kan? Betul tak? Kahwin kat pelamin tu berapa orang? Yang kat pelamin dua orang. Aduh. Cara saya cakap seorang ni tau. Sedih tau dua orang. Sebab awak suka cerita buat kahwin, cerita kahwin lah dua orang, dua double entry lah. Kalau awak tiga orang pun boleh, sekurang-kurangnya dua orang. Tiga orang pun boleh lah. Satu pelamin tu ada tiga orang. Tapi lelaki seorang, perempuan dua lah itu konsep perkahwinan. Sekurang-kurangnya dua kesan ataupun mungkin kepada tiga kesan dan sebagainya ini yang dinamakan dual aspect. So dual aspect ni there are two aspect double entry. Yang ni awak hafal dulu boleh tak ni? Nanti saya akan ajar ni. Asset sama dengan apa? Capital tambah liabilities. Nanti saya akan terangkan detail yang ni. Ni lagi satu chapter lagi sebab tu ada dua. Ni satu. Ni dua. Sebelah macam belah. Ni share sikit. Belum ni. Kena rakam ni. Oh. Time interval. Seterusnya konsep seterusnya adalah apa? Time interval. Time interval concept requires that entity will prepare final statement at regular intervals during the year. Maksudnya sinilah untuk tempoh apa? Untuk tempoh setahun. Time interval ataupun boleh tak sikit kadang-kadang digunakan time period tulis sikit. Period answer kan? Period. Pandai pun awak bagus. Kalau boleh saya nak dengar suara awak Saya takut saya cakap seorang pernah berlaku internet. Boleh. Internet saya kat time period. Maksudnya tempoh perakaunan. The time interval concept requires that entity will prepare financial statement at regular intervals during a year. Bulan Januari hingga apa? Bulan Disember untuk tempoh apa? Setahun. Jadi awak punya tempoh perkahwinan jangan sampai 3-4 tahun baru nak kira kan. Jadi tiap-tiap tahun tutup akaun, tiap-tiap tahun tengok tunjuk prestasi. Every year, setiap tahun. 1 tahun 12 bulan. Tahun depan pun 12 bulan. Tahun satu pun 12 bulan. Jangan kejap 12 bulan, kejap 10 bulan, kejap 13 bulan.
So time period tu mesti apa? Konsisten, mesti ada satu tempoh lah untuk awak kira prestasi satu-satu tempoh, sama ada setahun ataupun untuk 6 bulan. So biasanya setahun lah. Itu ialah apa? Time period time period boleh senang lah, yang ni senang. Boleh kalau perkataan time kadang diguna perkataan time period. Nanti kalau dalam soalan contohnya gini, perniagaan itu boleh seorang jawab soalan peniaga itu menggunakan tempoh setahun untuk mengira keuntungan. Tahun kedua dia menggunakan untuk tempoh 8 bulan dan tahun ketiga 9 bulan. Betul ke tidak? Dia menyalahi konsep apa? Perniagaan itu berubah-ubah. Jadi ia menyalahi konsep apa? Cuba jawab. Period. Ya, time interval ataupun time period. So, perniagaan adalah menyalahi konsep time period kerana ia menggunakan tempoh yang berbeza-beza. Ni paling senang lah. Dan yang ini agak paling susah sekali. Accruals. Accruals Dan nampak kecil sikit. Nanti saya akan beri slide ni. Slide ni saya akan beri. The accrual concept, awak salin sikit lah. Salin sikit sebab mungkin tak nampak tu. Ini paling penting. The accrual concept state that the effect of transaction and other event are recognized when they occur, and they are recorded in the book in the financial statement of the period to which they relate. This allows income and charges relating to the period to be taken into account by matching the income and expenditure. Ni yang saya, kalau boleh minimum boleh tak tolong awak tulis perkataan ni lah. Kalau awak just tengok tanpa tulis memang awak faham, tetapi awak tak masuk dalam kepala So accrual concept ialah bila mana urus niaga itu kita akan kenal pasti apabila ia berlaku. And they are recorded in the books and reported in the file. Inilah accruals. Awak tulis sini ialah biasanya perkataan accruals ni ialah berkaitan dengan hutang. Dia akan confuse bila mana ada perkataan hutang ni. Okay. Nanti saya akan terangkan. Alright. Accrual konsep ni bila mana ada hutang. Perkataan hutang. Awak nak rekod ke tidak hutang tersebut? Awak tulis sikit. Dalam Islam kita kena rekod walaupun hutang. Okey. Dah tulis belum? Dah tulis. Nanti kan saya akan beri awak kena faham, saya akan beri terus soalan kuis nanti hari ni, tapi esoklah hantar ke. Okey, awak kena faham dulu accruals ni. Kita akan record apabila ia telah berlaku. Okey, saya terangkan jap. Right? Contoh awak tulis contoh awak buat jualan secara hutang, kredit
sale. Jualan hutang, jualan secara hutang, credit sale. Contoh awak dengan kawan awak, awak buat jualan secara hutang sebanyak, awak jual handphone awak RM1000. Ni A, ni B. Acong jual handphone, ni handphone mata satu sebanyak nilai RM1000. Dan B bayar sekarang ialah berapa bulan? (27 Julai). Dan B bayar, dia akan bayar pada 27 hari bulan 8. Awak nak rekod pada 27 hari bulan Julai ke 27 hari bulan Ogos, yang menyatakan account accrual ni kita akan rekod bila mana urus niaga itu berlaku. Siapa boleh jawab? A ke B? Rekod pada tarikh A ke rekod pada tarikh B? Saya ulang pada tarikh A urus niaga dah setujulah. Sekejap awak dengar pada A urus niaga dah setuju. A dah setuju, B dah setuju. Dia dah ambil pun tak. Dia dah ambil pun handphone pada 27 Julai. B dah ambil. B dah ambil Tulis A hari ni awak Acong jual pada Borhan. Pada hari ini senilai dia RM1000. 27 Julai. Hari ni. Dan dia dah ambil handphone tu dan dah dijual. A dah jual. Dan B janji nak bayar pada 27 hari bulan 8. So urus niaga akan rekod pada tarikh A hari ni ataupun tarikh B. Pandai, very good Tadi ada yang terlepas kat B sebab awak mungkin mungkin saya belum habis penerangan. Jadi urus niaga tu awak kena rekod pada A. So pada A maksudnya kalau A tu rekod, maksudnya handphone awak dah tak ada dan dia sebagai hutang. B akan berhutangkan awak. Kan? Itu Itulah konsep boleh faham Ini agak susah sikit. Paling susah lah Ini paling susah. Ini konsep konsep accrual. Okay. Dan yang lain senang. Yang lain senang. Dah habis pun going concern. Okay. The going concern concept assume that the business will continue to operate for at least 12 months after the end of the reporting period. Nanti saya akan carilah soalan-soalan yang telah keluar dan awak cuba jawab nanti. Going concern paling mudah lah. The going concern concept assume that business will continue to operate at least 12 months. Going concern ni lah bahasa Melayu dia lah berterusan, konsep berterusan. Maksudnya awak kena anggap berniaga tu ialah berniaga yang apa? Perniagaan tu perniagaan yang berterusan. Jangan awak berniaga awak berhenti. Niaga berhenti Jadi going concern ni ialah
secara berterusan. Awak kena anggap peniaga awak kekal lama lah. Sehingga setahun, sehingga lebih pada setahun lah, 2 tahun, 3 tahun. Selama-lamanya lah. Dan paling kurang 12 bulan. Kalau awak nak berniaga kecil-kecil, itu bukannya perniagaan lah. Ya. That the business will continue to operate for at least 12 months after the end of the reporting period. Paling kurang pun setahun ataupun 2 tahun. This concept should only be ignored if the business is going to close down in the near future, or if a shortage of cash make it likely that the business will cease trading. So contohnya baru 4 bulan dah tak boleh berniaga, dah tak mampu bayar, tak mampu berniaga. So awak kena abaikan konsep going concern. Jadi kalau going concern ni, awak anggap macam awak lah, anggap diri awak ni akan hidup selama-lamanya. Macam mana caranya? So awak kena berusaha dengan lebih gigih untuk berjaya dalam kehidupan. Macam juga berniaga lah. Bila mana awak rasa berniaga tu, aku nak lama dalam perniagaan ni, so awak ini akan memberi motivasi kepada peniaga itu untuk terus berniaga. Kekal berniaga. So yang ini dinamakan apa? Ini dinamakan konsep going concern. Ni yang konsep yang penting, yang paling penting, iaitu apa yang pertama? Apa tadi? Objectivity. Ataupun historical cost. Objectivity dalam buku lain pun dia anggap historical cost pada harga belian. And then konsep kedua ialah money measurement. Konsep ketiga ialah business entity. Konsep yang keempat ialah apa? Dual aspect. Konsep yang kelima ialah time interval. 6 ialah apa? Accruals. 7 ialah going concern. Awak tulis ada 7 konsep utama. Saya cuba cari yang konsep-konsep lain. Materiality ni, awak tulis sikit lah. Ini yang saya tambah sikit boleh. Materiality ialah, nanti saya akan beri nota ni, slide ni. Maklumat penting ataupun material yang berguna dibekalkan kepada pengguna, sebab sebaliknya butuh yang remeh-temeh boleh diabaikan. Maksudnya yang material saja awak record. Contohnya, kalau awak beli, awak tulis situ kalau awak beli
pensel pensel harganya RM1. So pensel itu bukannya material. Ya. Pensel itu bukannya material. Jadi ia adalah bukannya aset, ia adalah apa? Belanja. So RM1 tadi, kalau dalam company yang besar, ia dianggap sebagai apa? Sebagai tidak material. So materiality maksudnya di situ materiality maksudnya kalau nilainya kecil, ia dianggap sebagai apa? Expenses ataupun belanja. Ini tak penting sangat Realisasi, awak akan iktiraf apabila berlaku macam tadilah, accrual tadi pertukaran hak milik, pembeli sanggup bayar, mungkin harganya mahal tetapi dia sanggup hanya bayar RM100. Kita akan realize pada harga RM100. Dan seterusnya tadilah accrual. Ni konservatif. Konservatif ialah jika ada jangkaan dalam kerugian akan diambil kira, tetapi jangkaan keuntungan tidak diambil kira. Ya. So konservatif maksudnya awak pilih yang negatif dululah. Awak tak tahu ianya mungkin untung ataupun rugi. So awak memilih rugi. Jangan pilih untung lah. Sebab awak mengambil sikap apa? Konservatif ataupun prudent, berhati-hati. Contohnya awak nak buat perniagaan ini aku entah untung ke rugi ni. So baik awak pilih membuat keputusan rugi. Kalau memang tak pasti dia untung, so baik awak anggap sebagai rugi. Berhati-hati nak berniaga. And then pendedahan penuh ataupun full disclosure. Semua fakta penting awak kena dedahkan. Contohnya kalau awak ada di saman dia, awak sembunyikan. So jangan awak sembunyikan perkara-perkara yang boleh memberi akibat pada perniagaan awak, ya. So saya akan beri nota. Kejap lagi saya akan beri nota dalam bahasa Melayu dan nota tadi. Okey Nanti saya akan share dalam awak punya WhatsApp group dua nota tersebut, ya. Untuk awak baca, ya. Untuk awak baca ataupun teliti sebelum awak jawab kuis yang kedua. Saya guna Google Form je. Awak just pilih A, B, C, D, ya. Okey. Tapi yang ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita end of the class ni?